tapi dia mengaku tak bawa agama betul. Ni mengaku dia bawa agama betul tapi dia sesat, dia lawan Rasulullah. Amir datang menghadap Rasulullah SAW pada alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih maghfiratihi wa ridwanihi wa husna khatimah jannah wa murad ala hadhihi wa kulli niyya salih syam akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita di kesempatan hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, pada hari Jumaat, kita dapat memanfaatkan peluang yang Allah berikan kepada kita. Masih kita dikekalkan iman, dikekalkan Islam, mudah-mudahan akan kekal sehingga ke akhir hayat kita. Dan kita dibangkitkan bersama dengan orang beriman dan Islam, dan dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di mahsyar nanti. Dan yang kita harapkan adalah syafaat baginda Nabi Muhammad SAW yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan hadirin rahimakumullah yang dah berada dalam masjid, jangan lupa sama-sama kita berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja ke i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dan yang masih mungkin dengar di luar masjid, agar sama-sama kita segera masuk dalam masjid untuk masuk lebih awal dan beriktikaf menunggu waktu salat. Dengan hadis Nabi SAW menyebut, al-intizar ila salah fahuwa fi salah. Orang yang menanti waktu salat seumpama dia sedang salat. Dia sedang salat. Dan menunggu waktu salat itu adalah satu kelebihan yang besar, sehingga sebagai orang yang sentiasa kekal ikatannya dengan Islam, dan semoga itulah sehingga ke akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kas ini dengar sedikit berapa kisah mukjizat bagi untuk agung hebat dimuliakan oleh Allah, dan dengan itu syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentang satu riwayat Ibnu Ishaq, ulama sirah, yang menceritakan kisah Abu Amir, ataupun tajuk yang dia yang doakan terusir dari kampung halaman sendiri, balasannya. Yang berkata, Abu Amir, dia ni seorang agama dia agama rahib, tapi dia mengaku tak bawa agama betul. Ni mengaku dia bawa agama betul tapi dia sesat, dia lawan Rasulullah. Amir datang menghadap Rasulullah SAW. Ketika dia datang ke Madinah, kan agama ini ya Muhammad, engkau bawa agama apa? Bersabda, Hanifiyah. Apa dia agama Hanifiyah? Agama yang lurus. Hanifiyah agama Nabi Ibrahim, syariat Nabi Muhammad SAW. Arab, kalau sebut Islam dia allergic sikit. Ni dia rasa boleh terima.
Kan? Padahal yang jadi sama Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. So orang Yahudi pun mendakwa dialah ikut Ibrahim. Orang Kristian pun dakwa dialah ikut Ibrahim. Orang ala Mekah pun kata dialah agama ikut Ibrahim. Betulnya adalah agama Hanif. Dia mengatakan, lelaki itu kata, aku juga agama Hanifiyah. Kononnya dia bukan agama Islam, tapi dia nak kata dia pun agama lurus juga. Kan? Dia pun mengaku dia pun agama lurus juga. Agama yang betul. Baginda menjawab, oh benar. Okay, tak apa. Lanjut lagi. Sungguhnya engkau wahai Muhammad telah memasukkan berbagai unsur yang tidak boleh dalam agama Hanifiyah. Oh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita salawat bila dia jawab, aku tak memesongkan agama, bawa agama Hanifiyah ni dalam keadaan yang murni putih, yang betul-betul lah solid. Abu Amir tadi dia digelar sebagai Ar-Rahib, pendeta agama lain. Dia kata apa? Seseorang pendeta akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan terusir. Dia nak kononnya tingkatnya. Allah akan mati kau terasing daripada kampung halaman, bersendirian mati. Dia kata pada Muhammad, kau ingat sikit, orang yang memesongkan agama dia akan mati bersendirian, berasing, terasingan daripada orang ramai, sehingga mungkin mayat dia macam tu je, terbiar, tak ada siapa nak urus. Dia kata macam tu. Dia sedang mengancam Rasulullah SAW. Iaitu dia kata lagi, engkau memang melakukannya. Dia kata, engkau Muhammad, engkau, maksudnya engkau yang memesongkan agama yang betul. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, Nabi nak menenangkan. Barang sebaik, Nabi kata kalau macam tu, barang siapa yang dusta di antara kita dua, siapa yang dusta, yang tipu, yang memesongkan agama yang betul, Allah yang akan lakukan pada dia, serah pada Allah. Kan? Nabi tak payah nak berdalil-dalil dengan dia ni, dia akan menegakkan benar. Baiklah kalau macam tu, siapa yang dusta di antara kita berdua, dia akan kena. Dia akan kena bencananya. Demikianlah akhirnya apa terjadi. Demikianlah terjadi kepada dia, Abu Amir Ar-Rahib Al-Fasiq. Sehingga disebut oleh Nabi SAW, Abu Amir Ar-Rahib, dia sebagai pendeta bawa agama. Tapi itu pun pesong daripada yang sebenarnya. Tak betul pun, tapi dia pandai-pandai mengaku kata dia betul. Dan dia sebagai orang yang fasik, orang yang jahat. Akhirnya, dia yang keluar daripada kota Mekah. Oh, dia asal orang Mekah dia. Asalnya daripada Mekah. Dia keluar daripada Mekah ketika Rasulullah SAW membebaskan tawanan kota Mekah. Tahun 8 Hijrah, Nabi menawan kota Mekah. Tawan kota Mekah. Kita sebut hari Yaumul Fathi, penaklukan kota Mekah. Dan Nabi pergi pula perang dengan Hunain. Perang dengan orang Taif di Hunain. Sampai sana. Ketika penduduk Taif masuk Islam, dia lari ke Taif pada mulanya. Daripada Mekah dia lari. Lepas Taif, Nabi dapat menawan orang-orang Taif, dia lari lagi. Dia lari pergi Syam. Dia yang lari terusirnya. Kan dia sendiri yang ugut, dia kena kat dia balik. Dia lari ke Syam dan mati dalam keadaan gitu je. Tak ada siapa nak urus. Dia yang ugut macam tu kat Nabi Muhammad, kena ke dia. Kan?
Itulah. Dan Nabi sebut tadi, okey, kalau di antara kita berdua siapa yang dusta, siapa yang bohong, bawa agama palsu, maka dia akan mati Itulah kisahnya, siapa yang menipu Rasulullah pasti kena bencana ke dia. Walaupun Nabi mengalah dalam berdebat. Dalam berdebat itu Nabi mengalah, tak apa, okey, serah pada Allah. Siapa yang menipu kena ke dia. Kalau kita juga, kalaulah kita kadang-kadang kita nak cerita yang betul, kawan tu dia nak menegak benang basah dia. Dia nak kononnya dialah betul, dia betul, dia betul. Payah sangat nak kita keluar hujah satu, dia balas dengan cara bodoh dia. Lebih baik kita mengalah. Tak apa, serah pada Allah. Siapa yang tipu antara kita, Allah yang turunkan bencana. Ada kisah dia yang Nabi sampai sumpah mubahalah, bersumpah, serah pada Allah. Kalau siapa yang tipu, siapa yang palsu, siapa yang membuat helah yang tak betul, maka dia akan kena sumpahan tersebut. Ada satu kisah, dua orang sahabat Nabi mengintip Yahudi Khaybar. Dua orang je jadi pengintip, Nabi hantar. Dia orang pergi berdua. Abdullah. Seorang lagi Muhayyisah, dua orang pergi. Sampai di kebun-kebun dekat dengan Khaybar, mereka berpecah. Seorang pergi kanan, seorang pergi kiri, pergi gunung. Khaybar ni tembok, tembok perkampungan yang luas. Jadi dia pecah lah. Bila pecah, tiba-tiba si Muhayyisah, si Abdullah tadi meninggal dunia. Dia dah meninggal dunia. Akhirnya balik report pada Rasulullah. Maka keluarga Abdullah yang meninggal, keluarga dia di Madinah dah rasa tak puas hati. Pergi komplain pada Nabi, ya Rasulullah, pergi mereka itu yang ni bising-bising. Maka yang Muhaisah kata, aku tak tahu apa yang berlaku, kami berpecah. Dalam jenazah dah dia meninggal dunia. Dia tak tahu. Bayar jugalah. Walaupun tak sepatutnya dibayar, tapi nak menenangkan. Jadi dia ni barulah diam diri, macam dia dah tuntut, apa dia dapat tu dia puas hati ya. Tapi petanda bahawa dia buat tuntutan yang kurang tepat, dia sengaja buat ayah kepada arwah yang jaga unta yang diberi oleh Nabi tadi ni, unta yang hadiah daripada Nabi SAW. Maka si ayahnya cerita, ketika dia mengembala unta dia 100 ekor, unta yang dibagi oleh Nabi tu tiba-tiba tendang dia. Unta tu, reaksi unta tu, tendang dia sampai jatuh sakit ayah dia. Ayah arwah ni, yang tuntut family arwah, family dia. Jadi lagi 4 minit ni, 5 minit ni. Jadi maka akhirnya family dia sedar tuntutan ni macam tak betul. Tuntutan tak betul, dah ada petanda unta tu sini tendang ayah dia sampai jatuh sakit. Jadi itu yang berlaku. Orang ni bila buat salah pada Nabi, dia yang kena mati bersendirian, terusir, seorang mayat dia macam tu je. Hadis yang kedua, satu lagi sikit, Nabi melihat daripada balik belakang. Nabi mampu melihat belakang ni, macam ada kamera belakang. Kita ni dalam kereta depan tapi boleh nampak belakang ada kamera. Tapi Nabi dah ada mukjizat tu tanpa kamera lah. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, "Shalla bina Rasulullah SAW dzata yaumin." Baginda Nabi sembahyang jadi imam kat kami satu hari. Falamma qada salah, bila dah Nabi selesai bagi salam sembahyang, aqbala alaina biwajhih. Nabi putar ke belakang kepada makmum.
Ayuhan nas, Nabi bagi peringatan, wahai manusia sekalian, inni imamukum, sungguhnya aku tadi jadi imam kamu, betul tak? Aku jadi imam tadi, jadi menghadap depan, membelakangkan kamu. Fala tasbiquni, kamu jangan dalam pergerakan sembahyang jangan potong imam. Kita tak boleh imam baru Allah nak rokok ni, Allah kita dah zap rokok dah, kita potong imam, tak boleh. Kalau sekali berlaku hukumnya makruh. Kalau sampai jauh kita potong imam, itu batal sembahyang kita. Imam Allah rokok baru nak Allah nak rokok, kita dah rokok, tidak sujud dah ke bawah dah. Jauhnya 3 tiang kita potong, 3 rukun. Kan? Itu batal sembahyang. Jadi kalau kita, sebab itu pergerakan kita lebih cantik biar imam habis dulu akbar. Allahu akbar, baru kita mula Allahu akbar. Itu baru cantik. Dan imam juga janganlah biar takbir Allahu akbarnya bersama-sama dengan pergerakan. Faham? Jadi jangan kita jadi imam, kita kadang-kadang Allahu akbar, kita nak rokok ni berdiri macam ni, Allahu akbar baru jalan. Akbar dah habis dah, baru tunduk. Salah. Ataupun sebaliknya, kita tunduk dulu, Allahu akbar, dah rapat rokok dah baru Allahu akbar. Salah. Sepatutnya sama-sama dengan pergerakan. Allahu akbar, bila sampai bar. Begitu nak turun sujud, tidak kan, sami Allahu liman hamidah, nak turun sujud bawah tu, panjang sikit Allah tu, Allahu akbar. Jauh jalannya, panjang Allah tu. Jangan Allahu akbar baru turun. Salah. Jadi makmum belakang sana mana nampak imam bergerak ke tidak? Dia dengar je. Kadang-kadang dia boleh potong untuk imam. Imam duduk berdiri lagi, tapi Allahu akbar, imam dah turun sujud, makmum belakang dah turun sujud dah. Jadi potong imam. Jadi dalam bab sembahyang makruh sangat-sangat potong imam. Jadi Nabi nampak kamu ada potong imam tadi. Jangan potong imam semasa nak turun rokok. Kamu dulu sampai rokok, imam tak sampai lagi. Kamu dulu nak turun sujud, imam tak turun sujud lagi. Bangun berdiri tegak pun kamu dah sampai tegak dah, imam baru nak bergerak naik. Jangan potong imam, Nabi kata. Bagi imam selesai tu akbar, tegak dah, cantik dah, baru kita mula bergerak. Begitu juga nak rokok sujud. Fa inni arakum, sesungguhnya aku melihat kamu, nampak kamu jelas daripada belakangku. Kan imam depan, Nabi nampak makmum mana yang potong imam tadi. Ni bab semayang tuan-tuan. Potong kereta tak apa, jangan semayang, tak boleh. Wa min khalfi, aku nampak dari arah belakang. Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi Tuhan, demi Allah yang memegang jiwa Muhammad, lau ra'aitum ma ra'aitu, kalaulah kamu betul-betul nampak apa yang aku nampak, maksud nampak azab akhirat, nampak bahaya akhirat, kegawatan akhirat. Kalau kamu boleh tengok macam mana aku tengok, nampak jelas alam akhirat, la dhahiktum qalilan, sudah pasti kamu pun tak mau nak gelak banyak-banyak. Duk fikir takut-takut. Macam mana orang nak kena hukum gantung, tuan-tuan? Dia boleh bergurau-gurau ke tak? Tak gurau dah, tuan-tuan. Fikir nak kena gantung ni. Kan? Punya takut ni. Esok 3 hari lagi nak kena gantung. Tak senyum dah. Orang gurau pun tak senyum dah. Takut. Itu umpamanya orang beriman pada hari akhirat. Nampak gawat hari akhirat, tak berani nak gelak lama-lama banyak-banyak. Sebab gelak ni melupakan kita. Sikit okey lah. Gurau-gurau. Gurau-gurau saja. Tapi ni sampai tu dia duduk sejam duduk gelak, kedekah. Ini meleka, hatinya jadi lalai, hitam dan sebagainya. Kamu akan gelak sedikit dan kamu akan menangis banyak. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau nampak ya Rasulullah? Aku nampak jelas mataku syurga dan neraka. Nak sebutnya itu boleh menjadi ancaman. Sembahyang kamu laju pada imam tu, boleh jadi sembahyang tu terlibat dengan batal, makruh hukumnya, rosak pahalanya, menyebabkan pahala untuk syurganya kurang. Takut tak diterima, jadi akhirnya jalan neraka. Aku nampak takut sana tu. Kalau kamu nampak, kamu akan gerun dan kamu akan tak sanggup nak gelak. Kamu akan serius dalam sembahyang, serius dalam ibadah, sungguh-sungguh. Sebab tu kita sebut tadi nak datang Jumaat, masuk awal-awal tuan-tuan, serius dalam ibadah kita. Ambil sungguh-sungguh pahala i'tikaf dalam masjid, supaya kita jangan main-main. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.